Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid tahun 4, 4 Nilam, 4 Zamrud. Okey, selamat pagi, selamat hari Ahad. Okey, masih lagi tidur ke tu? Dah bangun ke belum? Okey, baik. Okey, minggu ni bersama-sama lagi dengan cikgu untuk subjek sains tahun 4. Okey, PDPR minggu keempat. Baik, Ahad minggu yang lepas kita telah bercuti sempena Tahun Baru Cina kan. Okey, jadi minggu ni kita teruskan lagi pelajaran kita. Cikgu harap semua murid sudah bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, semua bangun, semua celik mata. Okey, semua bersedia. Jangan lagi duduk main-main, duduk golek-golek tu. Okey, so cikgu harap pada minggu ni awak dapat tumpukan sepenuh perhatian untuk topik kita. Seperti mana yang awak tahu, insya-Allah lagi 2 minggu kita akan buka persekolahan dan kita dapat berjumpa secara bersemuka insya-Allah. Okey, jadi tinggal beberapa minggu terakhir ni sahaja kita akan mengadakan PDPR. Okey, jadi pada minggu ini kita masih lagi dalam unit 2 iaitu topik manusia dan subtopiknya ialah gerak balas terhadap rangsangan. Okey, cuba sebut gerak balas terhadap rangsangan. Okey, unit 2. Okey, manusia. Okey, baik. Sebelum kita teruskan kepada pembelajaran kita, mari kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, baik. Okey, yang pertama menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Okey, nombor 2, okey, memberikan 3 contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian. Dan nombor 3, menyatakan 2 kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey, jadi awak hari ini nak belajar tentang 2 terma penting iaitu bergerak balas dan rangsangan. Jadi mesti tahu apa itu gerak balas, apa itu rangsangan. Barulah kita boleh beri contoh, barulah kita boleh nyatakan apa kepentingan gerak balas terhadap rangsangan ni. Okey anak-anak, harap semua bersedia duduk tegak. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Okey, cikgu harap awak bersedia dan bersemangat untuk teruskan pengajaran hari ini. Okey, baik. Soalan yang pertama sebelum kita mula nak belajar, apakah itu rangsangan dan apakah pula gerak balas? Tahu tak? Okey, jadi kalau awak habiskan pelajaran hari ini, insya-Allah awak akan tahu dan jangan lupa aktiviti pentaksiran kita pada pukul 10 pagi pun membantu membina kefahaman kamu tentang subtopik ini. Okey, baik. Jadi macam biasalah sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu nak awak dengar dulu apa cerita yang kita ada pada minggu ni. Okey, semua bersedia? Okey, semua dengar dengan perhatian. Jody tidur awal kerana esok ialah hari persekolahannya yang pertama. Di sebelah pagi, jam loceng mula berdering. Ini mengganggunya kerana dia mahu tidur lagi. Adik lelakinya masuk ke dalam biliknya dan memasang lampu. Dia menggeletik tapak kaki Jody dengan bulu pelepah. Ini menyedarkan Jody. Dia menggerakkan kakinya serta-merta dan membuka matanya. Tetapi lampu-lampu terlalu terang dan menyakitkan matanya. Jody melindungi matanya dengan segera. Sementara Jody bersiap, dia dapat menghidu lempeng istimewa ibunya. Bagaimanakah dia boleh mengesan bunyi deringan jam loceng, sentuhan bulu pelepah, cahaya lampu dan bau lempeng? Kesemua cahaya, bunyi, bau, rasa dan sentuhan dikenali sebagai rangsangan. Rangsangan ialah perubahan yang boleh berlaku di persekitaran kita. Dalam manusia, rangsangan ini dikesan oleh organ deria. Manusia mempunyai 5 organ deria: mata, telinga, kulit, lidah dan hidung. Setiap organ deria bergerak balas terhadap rangsangan tertentu.
Mata kita mengesan dan melihat cahaya. Ini membantu kita melihat benda dengan jelas. Apabila cahaya terlalu terang, kita bergerak balas dengan melindungi atau mengelipkan mata kita. Telinga kita mengesan dan mendengar bunyi. Apabila bunyi terlalu kuat, kita menutup telinga dengan segera. Organ deria kita yang terbesar ialah kulit. Kulit kita mengesan sentuhan, tekanan dan suhu persekitaran. Rangsangan ini membuatkan badan kita bergerak balas untuk melindungi kita daripada bahaya. Apabila kita makan makanan berlainan jenis yang manis, masin, masam, pahit, lidah kita boleh mengesan rasa-rasa ini. Hidung kita boleh mengesan jenis bau yang berlainan. Jika hidung menghidu bau yang menyenangkan, kita bergerak balas dengan mendekatinya. Tetapi, jika hidung kita terhidu bau yang tidak menyenangkan, kita bergerak balas serta-merta dengan menutup hidung kita dan menjauhi bau itu. Okey, baiklah anak-anak. Itu cerita tentang Jody pada hari ini. Sepanjang cerita Jody tu tadi kita menonton, okey, ada beberapa faktor atau ada beberapa keyword yang penting dari cerita Jody, iaitu tentang rangsangan dan juga gerak balas. Okey, Allah dah jadikan tubuh badan manusia ni sangat istimewa. Kita ada sensor kita yang tersendiri. Apa itu sensor tu? Iaitu organ deria. Organ deria kamu ada 5 jenis. Ada berapa? Ada berapa jenis organ deria manusia? Ada berapa? Okey, ada 5. Okey, ingat 5 organ deria ni, okey, dia sangat penting untuk kamu mengesan perubahan yang berlaku di persekitaran kamu. Perubahan tu ialah rangsangan. Okey, baik, mari kita tengok. Okey, rangsangan ialah perubahan persekitaran manusia. Gerak balas ialah tindakan manusia terhadap perubahan persekitaran. Okey, rangsangan ni perubahan. Contohnya, tadi Jody tidur dalam bilik yang gelap. Tiba-tiba adik dia datang dan buka lampu dan lansir. Okey, jadi dari gelap perubahannya menjadi cerah. Okey, bila cerah, mata dia pun terus dapat mengesan perubahan tu dan dia bergerak balas dengan menutup mata dia sebab cahayanya terlalu terang. Okey, jadi rangsangan ni ada banyak jenis dalam hidup kita. Okey, dan semua rangsangan ni dikesan oleh organ deria kita yang 5 tadi tu. Ingat tak apa dia organ deria yang 5 tu? Ingat tak? Okey, kita ada mata. Okey, untuk mengesan cahaya, perubahan cahaya di sekeliling kita. Okey, yang kedua kita ada telinga untuk mengesan perubahan bunyi di sekeliling kita, dari senyap jadi bising atau dari bising jadi senyap. Semua tu telinga kita dapat mengesannya. Okey, yang ketiga lidah. Okey, lidah ialah organ deria untuk rasa sesuatu benda atau makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Okey, dia ada bahagian lidah yang akan mengesan rasa masam, manis, masin dan pahit. Okey, itu ada deria rasa dalam mulut awak. Okey, seterusnya hidung. Okey, hidung dia adalah deria rasa yang mengesan perubahan bau di sekeliling kamu. Maknanya daripada tak ada bau, tiba-tiba bau makanan yang sedap. Ataupun jika kamu keluar daripada bau tak ada bau, dia boleh mengesan ada bau busuk sampah ke dan sebagainya. Dan organ deria yang paling besar dan paling luas dalam badan manusia ni ialah kulit kita. Kulit yang menutupi anggota badan kamu semua, kan? Dari kepala sampai ke kaki kita ada kulit. Ke ada orang yang tak ada kulit? Yang dilahirkan dengan masalah kesihatan, mungkinlah ada masalah. Tapi kita alhamdulillah sebagai manusia normal, kita ada kulit. Kulit ni dia akan mengesan perubahan di sekitar kamu, sentuhan, tekanan. Okey, tekanan tu bukan tekanan perasaan. Tekanan tu maknanya contohnya kalau jari awak tersepit pintu ataupun kaki awak tertindih objek-objek yang berat, dia menekan kaki awak. Jadi awak dapat rasa, kan? Jadi awak dapat rasa. Jadi itulah dia kulit. Okey, jadi
Okey, contoh rangsangan dan gerak balas manusia. Okey, cuba tengok. Okey, tangan terangkat apabila tersentuh duri. Rangsangan tu ialah tersentuh duri. Duri tu sifatnya tajam. Jadi tangan kita dapat mengesan. Dia dapat kesan. Oh, ni tajam. Jadi kita terus otak kita terus berfikir untuk angkat tangan dari duri tu. Tak adalah orang bila tercucuk duri dia relax je. Dalam keadaan yang normal lah. Dia tak akan buat macam tu. Kan sama juga kalau awak tersentuh, contohnya cerik air panas ataupun seterika. Okey, bila awak sentuh seterika, tak ada awak biar je macam tu kalau awak memang sememangnya sihat, kan? Okey, kecuali orang yang ada masalah saraf, okey, mungkin dia tak rasa dan benda tu akan bawa bahaya pada diri dia. Jadi bila kita rasa objek yang panas, okey, bila kita rasa objek tu bahaya, sakit, okey, dan mencederakan, kita akan terus angkat tangan kita atau bawa tangan kita lari. Itu adalah contoh gerak balas. Okey, tengok yang kedua. Okey, tengok yang kedua ni. Terkejut apabila terdengar bunyi petir. Okey, maknanya telinga kita ni dapat mengesan perubahan bunyi. Daripada senyap, dia tiba prang bunyi petir, kan? Okey, jadi rangsangannya, puncanya, perubahannya ialah bunyi petir. Jadi, gerak balasnya kita terus terkejut. Macam badan kita macam tersentak. Dan gerak balas yang lain juga mungkin kita akan menutup telinga kita. Okey, dia jadi dengan sekelip mata je. Allah dah buat dah. Kita punya sistem ni canggih betul. Maknanya bila kita terdengar satu ataupun mendapat sesuatu rangsangan, kita akan terus bertindak balas. Okey, kalau kita sihat. Maknanya ni dalam situasi yang normal dan sihat, bila awak terkena sesuatu yang bahaya, yang tajam, bunyi yang menyakitkan telinga, bau yang pelik atau sakit, kita akan terus bertindak balas kepadanya. Okey, kalau bunyi makanan yang kalau bau makanan yang sedap atau bau yang wangi, kita terus rasa nak cari dan kita nak pergi menghampiri bau tu, nak cari punca dia. Okey, jadi dia berlaku secara automatik dalam badan kamu. Hebat tak? Syukur, Alhamdulillah. Kalau semua organ diri kamu sihat, kena jaga baik-baik, kena bersyukur. Sebab ada orang memang dilahirkan dengan contohnya masalah pendengaran ataupun masalah-masalah yang lain seperti saraf. Okey, jadi kulit dia tak dapat rasa. Macam mungkin ada atuk-atuk kita atau keluarga kita yang ada masalah, kan? Jadi dia rasa macam kulit dia macam dah tak rasa sangat. Lidah dia pun tak dapat rasa. Okey, ni orang yang sakit atau yang Allah bagi kat dia dengan sedikit kekurangan atau ujian. Okey, contohnya macam atuk-atuk kita, kan, kalau dia makan macam tawarlah air kopi ni, padahal orang lain minum okey. Kenapa? Kerana macam organ deria dia sudah bermasalah. Jadi awak muda-muda, comel-comel, handsome-handsome tu, okey, jadi tolong jaga organ deria kita yang 5. Okey, supaya sentiasa sihat. Okey, jangan buat perkara yang bukan-bukan sebab dia boleh merosakkan organ deria kita. Okey, baik. Seterusnya, 5 organ deria manusia iaitu mata, hidung, lidah, telinga dan kulit. Semua ni penting. Kalau satu je rosak, maka kesanlah kepada diri kita. Okey, ada orang yang diuji dengan kekurangan daya penglihatan. Maksudnya dia tak nampak atau buta. Okey, jadi dia telah akan mengganggulah perjalanan hidup dia. Maksudnya nak berjalan, nak makan, dia kena sesuaikan diri. Tak seperti manusia yang normal, kita boleh pandang, kita tahu benda tu bahaya, nak lintas jalan ke, nak makan ada tulang ikan ke, kita nampak. Tapi orang yang istimewa ni, dia memang dia memang tak maksudnya tak nampak lah. Jadi dia kena sesuaikan diri dengan keadaan diri dia. Jadi cikgu nak nasihatkan anak-anak semua, tolong jaga 5 organ deria pada diri kamu. Jangan main objek-objek atau benda-benda permainan yang bahaya yang mungkin boleh merosakkan kamu punya organ deria. Okay, sekali dia dah rosak, sekali dia dah hilang, sekali diuji dengan kekurangan, dia akan menjejaskan kehidupan seharian kita. Okey, baik. Seterusnya, okey, apakah gerak balas penting kepada manusia? Penting atau tak? Okey, tengok situasi 1 dari buku teks kamu. Apakah yang akan berlaku jika orang di atas tidak bergerak balas terhadap bunyi horn? Kereta tu laju. Terkejutnya saya, lajunya kereta itu. Mujur pemandunya membunyikan horn. Maknanya telinga kita dengar ada lori horn kita. Jadi adakah kita masih nak melintas? Kita akan tunggu, kan? Okey, jadi
pentinglah gerak balas tu sebab dia menyelamatkan diri kita dari situasi yang bahaya. Jika orang yang ada masalah pendengaran, kereta atau lori tu dah horn, tapi sebab dia tak dengar, dia tetap melintas. Dan apa yang mungkin akan berlaku? Kemalangan. Okey, mungkin akan mengakibatkan kecederaan ataupun kehilangan nyawa. Jadi syukurlah kalau organ deria kamu berfungsi dengan baik dan kamu sihat. Okey, tengok situasi yang kedua. Dari mana datangnya bawah asap ini? Lebih baik saya menyelamatkan diri dan menelefon bomba. Okey, watak dalam cerita ni, lelaki ni, dia bawa asap. Jadi otak kita pun mentafsir, asap ni adalah satu signal ataupun petanda bahayalah sebab ada api dan sebagainya. Jadi dia pun lari selamatkan diri dan dia pun mengambil tindakan telefon kepada menelefon bomba. Okey, apakah yang akan berlaku jika orang di atas ni tak dapat menghidu bawah asap? Orang yang ada masalah organ deria hidung kan, macam contohnya ada masalah resdung yang teruk ke atau kanser hidung ke, dia memang tak boleh bau. Walaupun bau macam walaupun durian tu dekat dengan hidung dia, tak bau apa-apa. Okey, jadi bahayalah. Macam orang tu tak sedar pun ada asap, tak bau pun ada bau asap. Jadi dia mungkin relax je lagi, dia masih bertenang kat situ. Dan akhirnya kebakaran tu mungkin mengakibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan sebagainya. Jadi anak-anak, cikgu nak tanya, penting tak gerak balas ni? Penting ke tidak? Penting tak? Penting. Kerana dia boleh, pertama, menyelamatkan nyawa. Kedua, mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan situasi. Maknanya, kalau bawah asap kita boleh tembak bomba. Kalau esterika panas, kita larikan tangan kita. Jadi tangan kita selamat, tak cedera. Mengelakkan kecederaan. Itu semua kepentingan gerak balas. Dan contohnya kalau lidah. Lidah ni kita makan makanan, contohnya dia terlalu masin atau terlalu manis. Jadi kita pun bolehlah maksudnya mengurangkan ke, maksudnya membaiki makanan tu ke supaya kita tak adalah makan je masin-masin pun. Dan akhirnya boleh mengakibatkan penyakit. Garam yang berlebihan akan menyebabkan penyakit apa? Darah tinggi kan. Jadi jika lidah awak rasa macam masin sangat ni, jadi awak boleh perbaikinya. Kalau ataupun jika awak sediakan satu makanan macam pahit sangat ni, boleh tambah gula. Jadi dia boleh membantu awak untuk menentukan kadar, dan menyediakan makanan yang lebih seimbang dan sihat. Kalau kita tak rasa apa-apa, kita main bubur je, betul kan? Letak garam, letak je, cukup rasa. Letak je gula banyak-banyak sebab tak rasa. Tapi sebab kita tahu rasa, kita boleh menilai makanan tu sama ada kadarnya sesuai ataupun tidak untuk kesihatan kita. Baik. Situasi ketiga, alamak, kena beri laluan kepada ambulans ni. Sudah tentu ada pesakit yang perlukan bantuan. Tengok, dia sedang memandu dan di belakangnya ada ambulans yang membunyikan siren. Dia bunyi siren. Jadi dia dengar. Bila dia dengar macam, ni bahaya. Jadi dia kena ke tepi untuk beri laluan. Apakah yang akan berlaku sekiranya pemandu jalan raya di atas tidak dapat bergerak balas terhadap bunyi siren? Tak dengar. Jadi dia duduk je tengah jalan tu. Mungkin akan membahayakan nyawa orang lain. Melambatkan ambulans tu sampai ke destinasi yang sepatutnya seperti hospital atau rumah orang sakit. Jadi tu boleh menjejaskan kesihatan orang lain juga. Ni satu lagi contoh mengapakah gerak balas ni sangat penting. Semua penting. Tak ada yang lebih penting dari 5 tu. Maksudnya tak ada. Pendengaran je penting, yang lain tidak. Lidah je penting, kulit je penting, tak. Semua 5 ni bekerjasama untuk memastikan manusia bergerak balas sewajarnya terhadap rangsangan-rangsangan yang ada di sekitar kamu. Faham tak ni? Faham tak? Rangsangan ialah perubahan persekitaran. Tindak balas atau gerak balas adalah tindakan yang kita buat, ambil selepas kita mendapat rangsangan tu. Dan 2 mekanisme ni sangat penting untuk badan kita, untuk diri kita dan juga orang sekeliling, bagi memastikan kita selamat, sihat dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Okeylah, itu saja penyampaian cikgu pada hari ini. Cikgu harap awak faham konsepnya ialah rangsangan tu apa, gerak balas tu apa. Apakah organ deria? Apakah kepentingan gerak balas ni? Latihan bertulis. Soalan 1, apakah maksud rangsangan? Yang kedua,
Apakah maksud gerak balas? Tuliskan jawapannya di sini. Berapakah organ dera manusia? Berapa maknanya dia nak angka. Okey, berapa? 16, 7, 9, 10. Okey, tuliskan jawapan dekat situ. Okey, soalan yang keempat. Jeng, senaraikan organ dera manusia. Okey, ada 5 semuanya. Nampak ni? 1, 2, 3, 4, 5. Apa organnya? Jantung, paru-paru, otak. Tulis kat situ. Okey, berikan contoh gerak balas yang sesuai bagi rangsangan di bawah. Apa tindakan kita? Okey, rangsangan yang pertama, bunyi mercun yang kuat. Apa gerak balas kita? Kita biar je lah dengar. Macam tu ke? Tak kan? Okey, jadi apa tindakan kita? Tulis kat situ. Okey, yang kedua, rangsangan bau sengit bahan kimia. Okey, bila kita duduk ni kat sekolah, tiba-tiba kita ada bau yang sengit tu, bau yang tajam yang menusuk hidung. Okey, apa gerak balas kita lepas kita bau tu? Apa kita buat lepas tu? Okey, jadi tulis kat sini. Itu saja 5 soalan latihan bertulis hari ini. Dan jangan lupa soalan pentaksiran kita pukul 10 pagi. Okey, cikgu harap anak-anak semua faham penyampaian yang sepantasnya ni. Tapi jangan risau jika ada sebarang kekeliruan, anak-anak boleh tanya dekat grup WhatsApp kita. Okey, itu sahajalah untuk hari ini. Teruskan ulang kaji, teruskan rujuk buku dan video-video yang cikgu bagi untuk lebih kefahaman. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi pada minggu seterusnya. Okey, terima kasih anak-anak. Okey, Assalamualaikum.